Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Kumpulan 7 terdiri daripada 4 orang iaitu Khairul Firdaus, Abdul Muhaimin, Alif Imran dan Aim Syahmi. Hari ini kami akan bentangkan tentang keindahan alam dan unsur perlambangan dalam lirik lagu Melayu. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis lirik-lirik lagu terhadap 10 tajuk lagu Melayu yang terpilih berkaitan dengan keindahan alam dan unsur perlambangan. Kajian ini dilakukan kepada dua objektif iaitu menganalisis unsur keindahan alam dan unsur alam sebagai perlambangan. Lagu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan kerana anggota masyarakat itu perlu saling berhubungan dan lagu adalah salah satunya medium yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu makna. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 1994 menyatakan lirik lagu terdiri daripada perkataan-perkataan yang disusun rapi untuk menimbulkan keindahan dari segi unsur atau imej alam sekitar. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kepustakaan dan teknik menganalisis teks sebagai mencapai objektif yang ditetapkan. Hasil dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa unsur keindahan alam dan perlambangan yang diterapkan dengan bijaksana oleh penulis dapat memberi kesan kepada pemikiran dan juga emosi pendengar. Dalam 10 lagu yang dikaji, terserlah penggunaan gaya bahasa personifikasi dan metafora juga sebagai unsur keindahan dan perlambangan yang jelas menggambarkan rasa cinta dan sayang terhadap keindahan alam semula jadi. Dapatan kajian ini akan lebih mudah difahami dan dihayati oleh pendengar melalui lirik-lirik lagu Melayu. Pengenalan. Alam mempunyai maksud yang berbeza mengikut pandangan sarjana dalam buku-buku ilmiah. Misalnya, ensiklopedia, menurut Ensiklopedia Sains 1979, alam bermaksud alam jumantara, termasuk bintang-bintang, sistem suria, galaksi dan angkasa. Alam juga ditakrifkan sebagai dunia dan bumi. Manakala menurut Zurina Hassan, alam semula jadi atau alam jagat raya merangkumi penggunaan pohon dan tumbuh-tumbuhan, laut, gunung dan sungai, peredaran massa dan cuaca serta berbagai jenis haiwan. Masyarakat Melayu melihat alam itu sebagai sesuatu yang amat rapat dengan jiwa dan hati nurani. Alam dijadikan sebagai perlambangan dalam membersihkan hati dan jiwa. Penggunaan unsur alam sebagai perumpamaan, kiasan, tamsilan, perlambangan dalam membersihkan hati dan jiwa memperlihatkan bahawa unsur alam masih mempunyai arti yang begitu tinggi dalam masyarakat Melayu. Lagu adalah suatu bahasa yang mempunyai melodi atau dimainkan bersama instrumen yang membentuk suatu harmoni. Ini yang dikatakan oleh Hermin Toyo. Manakala bahasa dan lagu disebut sebagai lirik, ini lagu juga dikategorikan sebagai puisi. Ini disokong oleh Hadijah Rahman pada tahun 2006, di mana dalam kajian oleh Siti Riha Sulong dan Normaliza Abdul Rahim mengatakan bahawa teks puisi bukan sahaja ungkapan yang bersifat syair, lagu pop, pepatah, semboyan-semboyan politik, pesanan iklan dan doa, tetapi juga mencakupi jenis-jenis sastra. Dalam tujuan kajian pula, kumpulan kami telah memilih dua tujuan kajian. Tujuan yang pertama adalah mengkaji unsur keindahan alam semula jadi yang terkandung dalam lirik lagu bertemakan alam. Tujuan kedua pula mengenal pasti penggunaan unsur alam sebagai perlambangan dalam lirik lagu. Terdapat beberapa batasan atau limitasi dalam kajian ini. Pertama, analisis dalam kajian ini hanya akan dilakukan terhadap 10 karya terpilih yang mengandungi tema keindahan alam sekitar. Antara 10 karya tersebut ialah keindahan alam sekitar, Oh Lala Tropika, indahnya bumi kita, hijau bumi Tuhan, hijau, jernih, suria khatulistiwa, keindahan alam, indahnya alam, bersyukurlah. Kedua, kajian ini hanya akan memfokuskan unsur keindahan alam semula jadi yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Ketiga, kajian ini hanya mengenal pasti unsur keindahan bahasa iaitu dari aspek perlambangan. Yang seterusnya adalah kajian lepas. Kumpulan kami telah memilih 10 kajian lepas. Antaranya, menurut Ahmad Fitriyaya pada tahun 2009, lirik dan lagu umpama satu kesatuan yang sukar dipisahkan. Melalui lirik lagu dapat dilihat dua elemen yang boleh bersatu secara harmonis dan indah. Lirik berdiri di tengah-tengah elemen besar ini bagi menghasilkan makna dan mesej yang tersendiri.
Melodi tanpa bahasa ibarat sesuatu yang terapung kerana lirik memberikan mesej dan cerita yang menghadirkan kefahaman kepada pendengar. Manakala Muhammad Faridin dan Hamidun Rahman pada tahun 2017 menjalankan kajian terhadap impunan lirik lagu, tulisan dan nyanyian oleh Badwanita Sharifah Aini dari konteks penerapan rasa fenomenologi. Kajian ini menjadikan teori daripada gagasan Suhaimi Abdul Aziz sebagai landasan penerokaan dengan menemukan beberapa elemen rasa seperti rasa giara, rasa duka, rasa kagum dalam lirik hasil tulisan daripada Sharifah Aini. Rozima Biden 2017 pula menjalankan kajian dalam lirik lagu dengan melihat dari perspektif pengaruh unsur-unsur alam yang menjadi sumber ilham dalam lirik pantun lagu Dabus. Menurutnya, flora dan fauna, laut dan sungai, gunung ganang serta udara dan efemera adalah isi alam yang mempunyai hubungan paling kerap dengan manusia dan kehidupan manusia dari terbit hingga tenggelamnya matahari. Oleh demikian, alam menjadi rujukan utama seseorang pelukis maupun sastrawan untuk melangkah, memalik, mengungkap, melarut dan mengalunkan pujian-pujian keindahan alam dan penciptanya. Bagi Amirul Nur Wahid, pada tahun 2017, dalam kajiannya, lirik lagu merupakan salah satu karya sastra dan mengandungi ajaran moral. Lirik lagu yang mengandungi ajaran moral dapat dibahagikan mengikut jenis yang tersendiri sehingga isi kandungannya mampu dicerna dalam penerapan kehidupan manusia sebagai unsur nasihat. Manakala Rio Rinaldi, Edira Ketria Tamsi dan Zul Fadli pada tahun 2012 menjalankan kajian gaya bahasa melalui lirik lagu band Batteria album The Best Of. Kajian tersebut dilakukan bertujuan untuk mengesan, menerangkan dan menggambarkan fungsi pelbagai gaya bahasa yang terkandung dalam beberapa lirik lagu menerusi album terpilih. Hasil kajian mendapati beberapa gaya bahasa seperti personifikasi, hyperbola, ironi dan anafora diterapkan dalam menyampaikan lagu tersebut yang bertujuan untuk memberi penegasan, menggambarkan nilai estetik dan memudahkan penyampaian kepada halayak pendengar. Selain itu, Nur Amira Cik Soh dan Cik Ibrahim Saleh pada tahun 2014 keindahan bahasa dalam lirik lagu P. Ramlee. Kajian ini menggunakan teori semantik bagi menguraikan makna lagu bukan hanya pada kata tetapi melihat hubung kait antara bait kata sehingga menimbulkan makna yang indah. Hasil kajian mendapati bahawa P. Ramlee menghasilkan lirik lagu adalah bertujuan untuk menghiburkan dan menyampaikan mesej yang tersirat, yang tersingkap dalam tiap kata lagu beliau. Seterusnya, Hairul Anwar Harun melihat aspek estetika kerohanian dalam seni kata lagu popular karya S. Amin Shahab. Kajian ini menggunakan penyapaduan unsur estetika gaya bahasa dihubungkan dengan pemikiran S. Amin Shahab dan perkaitannya dengan unsur kerohanian, dan hasil kajian mendapati sebanyak 6 jenis gaya bahasa mendominasi sumber data. Hasil kajian ini ialah S. Amin Shahab juga menggunakan unsur gagasan keserupaan atau kesebadanan antara alam semesta dengan manusia dalam gaya bahasanya. Manakala menurut Wong Shoho dan Nur Hasimah Jalaluddin pada tahun 2019 pula membuat kajian dalam lirik lagu dari perspektif gaya bahasa kiasan. Kajian tersebut dilakukan adalah bertujuan untuk menguraikan makna dan akal budi penulis melalui bahasa kiasan yang digunakan dalam lagu Mati Hidup Semula. Kemudian Wong Shoho pada tahun 2020 dalam Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature mengkaji lirik lagu Hokkien berjudul Jibaban dengan menguraikan makna dan akal budi penulis melalui unsur perlambangan tentang kemewahan yang ingin dinikmati oleh penulis jika menjadi seorang jutawan. Jadi hasil kajian yang dilakukan oleh beliau mendapati bahawa penggunaan kata-kata tertentu dalam unsur perlambangan dilakukan dengan bijaksana oleh penulis. Kemudian akhir sekali iaitu Zurina Hassan dalam kajiannya pula cuba mengenal pasti sumber pembinaan sesebuah metafora, simile dan personifikasi. Menurutnya punca terpenting ialah alam sekitaran di sekeliling oleh penyair. Kebanyakan puisi merupakan reaksi atau kesan alam sekeliling pada emosi atau pemikiran penyair. Istilah perlambangan digunakan dalam pengertiannya yang luas merujuk kepada penggunaan sesuatu perkataan diasosiasikan dengan sesuatu objek atau idea yang lain. Kaedah kajian.
Kaedah kepustakaan digunakan bagi mendapatkan maklumat serta sumber rujukan mengenai data-data yang berkenaan dengan analisis kajian. Pekaji menggunakan rujukan internet supaya dapat memberi maklumat serta sumber kepada pekaji dalam menjalankan kajian. Pekaji telah memanfaatkan kemudahan internet dengan mencari beberapa bahan bacaan sebagai rujukan seperti artikel, tesis dan jurnal yang dibekalkan dalam sistem atas talian iaitu Perpustakaan Tun Sri Lanang. Dalam kajian ini, pekaji menggunakan kaedah menganalisis teks terhadap 10 karya lagu-lagu Melayu yang bertemakan alam. Oleh itu, pekaji akan meneliti lirik-lirik lagu yang terdapat unsur keindahan semula jadi dan unsur alam sebagai perlambangan. Pekaji akan memetik baris serta rangkap lagu sebagai data dan maklumat dalam mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Antara lagu yang mempunyai unsur keindahan alam ialah lagu keindahan alam yang didendangkan oleh kumpulan Flyby. Hal ini dapat dilihat melalui petikan tersebut. Berdasarkan rangkap tersebut, keindahan diperlihatkan oleh penulis melalui gambaran suasana. Ini dapat dilihat melalui ungkapan suasana yang indah dan permai. Menurut Nur Amira dan Cik Ibrahim, pada tahun 2014, keindahan lazimnya dikaitkan dengan perasaan yang menenangkan yang dihasilkan berdasarkan tanggapan panca indera. Hal ini bermakna baris pertama rangkap mendukung makna yang sama iaitu indah dan permai. Kehadiran perkataan permai sekaligus sebagai penguat dalam menyatakan betapa indahnya suasana yang ingin digambarkan oleh penulis tersebut. Namun, di sebalik keindahan unsur alam yang diterapkan dalam lagu-lagu masyarakat Melayu, tidak lupa juga bahawa ia juga syarat dengan mesej yang diselitkan dalam unsur-unsur alam yang menjadi sebahagian daripada perlambangan. Melalui analisis teks lagu keindahan alam, mendapati bahawa terkandungnya unsur perlambangan yang memanfaatkan unsur alam dalam penulisan lirik lagu. Berdasarkan rangkap di atas, penulis menerapkan unsur alam iaitu flora sebagai perlambangan. Pohon nyo merujuk kepada pohon kelapa, manakala melambai seolah-olah memberi sifat manusia kepada pohon nyo. Dalam rangkap tersebut, pohon nyo diberikan gambaran seolah-olah sedang melambai-lambai. Ini secara tidak langsung melambangkan suasana yang tenang dengan kehadiran angin yang sepoi-sepoi bahasa. Hal ini sekaligus menyebabkan ia ditolak ke kiri dan ke kanan sehingga memperlihatkan ia seolah-olah dikaitkan dengan sifat manusia yang sedang melambai. Di samping itu, dalam lirik lagu Oh La La Tropika yang dinyanyikan oleh Versika Peter juga mempunyai unsur keindahan alam. Lagu Oh La La Tropika ini dikeluarkan pada tahun 1987 dalam album Kau Bintangku. Keindahan alam dipaparkan oleh penulis melalui ungkapan indah sungguh panorama. Ungkapan indah sekaligus memperlihatkan gambaran penulis terhadap panorama yang dipandangnya. Bukan itu sahaja, penulis juga turut menyatakan keindahan panorama yang dilihatnya bagai Pulau Nirwana. Seperti yang diketahui umum, keindahan Pulau Nirwana sememangnya tidak dapat dinafikan. Airnya yang berwarna kebiru-biruan dan pasir putih yang menghampiri pantai pasti memukau pengunjung. Manakala unsur alam sebagai perlambangan, ini dapat dilihat menerusi rangkap ketiga iaitu baris pertama dan kedua, hujan bagaikan mutiara, seri seribu warna. Penggunaan ungkapan bagai secara tidak langsung memberikan perlambangan bahawa hujan yang turun itu sangat bernilai bak mutiara. Perlambangan di rangkap ini juga menggunakan gaya bahasa smart iaitu membandingkan sesuatu keadaan, suasana atau benda lain. Demikianlah penulis memberikan gambaran bahawa hujan yang turun bagaikan mutiara kerana pentingnya ia kepada hidupan. Namun, tidak dapat dinafikan ungkapan hujan bagaikan mutiara juga menjadi simbolik kepada sifat hujan yang jernih dan turun berbentuk butir-butiran yang menyerupai sifat mutiara. Baiklah, lagu yang seterusnya ialah lagu Indahnya Bumi Kita dari Mike Wirwana.
Lirik lagu rangkap di atas menjelaskan mengenai unsur keindahan alam menjadi dapat dilihat melalui ungkapan sungai yang mengalir, deru ombak yang berdesir. Penulis memamerkan keindahan sungai dan ombak dalam lirik lagu sesuai dengan judul yang diberikan pada karyanya, iaitu Indahnya Bumi Kita. Manakala pada baris ketiga dan keempat, penulis menggambarkan keindahan alam yang kehijauan yang menghampiri seluruh Nusantara. Hijauan yang dimaksudkan adalah keindahan hutan dan tumbuhan hijau. Manakala dalam unsur perlambangan pula, unsur alam sebagai perlambangan dapat dilihat menerusi ungkapan hijaunya Nusantara menyegar pandangan mata. Dua baris dalam rangkap lagu tersebut melambangkan bahawa alam yang hijau membawa keterangan dan kesegaran kepada mata yang manusia memandangnya. Menurut Nurwadin Razali, warna hijau secara khususnya dikatakan warna yang mampu memberikan keterangan kepada pandangan mata manusia. Hijau juga dipertimbangkan untuk melegakan tekanan dan membantu dalam proses penyembuhan khususnya penyakit kemurungan. Penulis menggunakan elemen kehijauan unsur alam untuk menggambarkan keterangan dan kesegaran sekaligus memperlihatkan keindahan alam semula jadi. Seterusnya, bagi lagu Hijau Bumi Tuhan, keindahan alam dapat dilihat dalam rangkap tersebut. Keindahan alam sekitar dapat dilihat dalam baris kedua, iaitu burung berkicauan yang terbang. Ia menunjukkan bahawa burung-burung berterbangan di awan biru kerana udara yang segar dijaga oleh manusia. Selain itu, dalam rangkap ini juga menyatakan obat pantai menanti indah biru laut ini pasti terdapat juga unsur keindahan alam menjadi. Bagi unsur perlambangan pula, berdasarkan lirik dalam rangkap di atas, unsur fauna dijadikan perlambangan dalam memberikan gambaran damai dan tenteram. Menerusi ungkapan damai terperi, kicau bernyanyi, burung berkicau yang terbang, penulis memperlihatkan gambaran suasana tenang apabila burung-burung bebas berterbangan dan seolah-olah ia sedang dalam keriangan. Hal ini juga secara tak langsung memperlihatkan tidak terlibatnya campur tangan manusia seperti eksploitasi sumber alam terhadap flora dan fauna. Seterusnya ialah lagu Jernih. Unsur keindahan alam terdapat dalam lirik lagu di atas telah memberi kesan penghayatan terhadap pendengar. Unsur alam yang diperlihatkan adalah seperti kalimat air yang mengalir tanpa henti dari lembah Gunung Rimba, merupakan khazanah Allah yang perlu dihargai oleh manusia. Dengan anugerah Allah ini, manusia dapat merasai keindahan dan keunikan alam menjadi. Keindahan adalah sesuatu yang sangat cantik. Ianya merupakan pandangan mata yang ditafsirkan oleh pemikiran sebagai cantik, menawan dan mempersonakan. Berdasarkan rangkap lagu di atas, penulis telah menerapkan penggunaan unsur alam sebagai perlambangan dan peranan alam dalam membangkitkan emosi. Penulis menggunakan perkataan sebening salju telaga rindu yang mempunyai perkaitan antara hubungan dengan maksud yang lain. Perkataan tersebut memberikan makna yang amat mendalam dan tersirat. Hal ini jelas memperlihatkan perkataan sebening salju telaga rindu yang memberikan gambaran terhadap suasana yang penuh dingin dengan air yang mengalir atau makna lainnya. Kata salju menunjukkan rasa ketenangan. Lagu yang seterusnya ialah lagu Surya Khatulistiwa. Berdasarkan rangkap lirik lagu di atas, unsur keindahan alam menjadi dapat dilihatkan dalam lirik lagu tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana lirik lagu dalam rangkap di atas menjelaskan berkaitan dengan cahaya sang surya atau cahaya matahari yang dapat menerangi seluruh alam. Rangkap di atas juga menjelaskan mengenai hubung kait antara sumber alam ini yang menyebabkan alam semesta menjadi indah. Contohnya seperti sumber cahaya matahari yang berfungsi untuk memberikan oksigen agar tumbuh-tumbuhan hijau sentiasa segar. Hal ini demikian kerana tumbuh-tumbuhan menggunakan cahaya matahari dalam melakukan proses fotosintesis dan membuat makanan. Melalui lirik lagu bagi rangkap di atas juga, penulis menggunakan unsur alam seperti sang surya dan hijau suasana yang memberikan perlambangan sesuatu makna di sebaliknya. Penulis menerapkan kata perlambangan tersebut bagi menggambarkan suasana alam semesta yang penuh keindahan dan menakjubkan. Unsur perlambangan yang diterapkan oleh penulis dalam lirik lagunya mempunyai hubungan dan kaitan dengan alam di sekelilingnya. Unsur alam yang digambarkan telah dirasai oleh pengalaman penulis sendiri, di mana unsur perlambangan yang diketengahkan itu diterapkan dalam lirik lagu supaya ia dapat memberi kesan penghayatan kepada pendengar terhadap alam semesta. Seterusnya adalah lagu Hijau daripada Zainal Abidin. Menerusi rangkap di atas, perlambangan dapat dilihat menerusi unsur alam yang dilakarkan oleh penulis pada dua baris teratas. Bumi yang tiada rimba seumpama hamba memberikan perlambangan bahawa bumi yang tiada lagi tumbuhan dan hutan seolah-olah menjadi hamba kepada manusia, sedangkan ia dicipta bukan untuk dimusnah atau dirosakkan tetapi adalah untuk manusia berbakti kepadanya. Penulis juga turut melambangkan bahawa bumi menjadi hamba kepada manusia apabila manusia mula sewenang-wenangnya membuat kerosakan dan pencemaran di mana-mana tempat sehingga mendatangkan kemusnahan kepadanya, bahkan kemudaratan kepada manusia-manusia yang tidak bersalah. Selain itu, keindahan alam dan unsur perlambangan yang dapat dilihat dalam lirik lagu Keindahan Alam oleh Pro Twins. Rangkap tersebut memaparkan kalimat kelipan bintang sinar bulan menyinari alam, kudongak ke langit memandangnya tenang. Daripada segi keindahan alam yang dipaparkan menerusi lirik lagu di atas telah menjelaskan mengenai keindahan alam, iaitu kelipan bintang dan cahaya sinar bulan yang menyinari alam semesta di waktu malam. Keindahan alam yang diterapkan oleh penulis ini jelas dapat menggambarkan suasana yang sungguh tenang, nyaman dan rasa seolah kita tidak bersendirian. Hal ini demikian kerana bulan dan bintang adalah menjadi tempat untuk kita berkongsi atau meluahkan segala yang dirasai. Daripada segi unsur perlambangannya pula, penulis berjaya menerapkan unsur alam ini sebagai perlambangan yang dapat memberikan makna tertentu.
Penulis menggunakan kata bintang dan juga bulan yang merujuk kepada keindahan pada waktu malam yang dapat memberikan ketenangan. Hal ini demikian kerana bulan dan bintang di langit pada waktu malam itu sentiasa kelihatan cantik dan indah. Melalui lirik lagu di atas, jelas menunjukkan bahawa penggunaan unsur pelambangan tersebut adalah amat memberi kesan kepada penghayatan dan juga kepada penjiwaan pendengar. Di samping itu, keindahan alam dan unsur pelambangan juga dapat dilihat di dalam lirik lagu Indahnya Alam oleh Allahyarham Datuk Sudirman. Keindahan alam yang dilihat dalam lirik lagu di atas menerangkan mengenai terangnya cuaca yang menyinari alam semesta. Keindahan cuaca yang cerah itu dapat memberikan sumber tenaga kepada tumbuh-tumbuhan hijau semula jadi di muka bumi ini. Lirik lagu dan rangkap di atas juga menunjukkan keindahan awan yang bergerak serta memberikan perubahan kecerahan cuaca dengan melindungi seluruh hidupan di muka bumi ini. Daripada segi unsur pelambangannya pula, pelambangan unsur alam yang diterapkan menggambarkan keadaan cuaca yang terang benderang menerangi alam semesta. Manakala kalimat bersulam-sulam awan melindungi itu adalah pelambangan yang memberikan makna bahawa manusia di muka bumi ini adalah berperanan untuk melindungi alam semesta agar ia sentiasa terpelihara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keindahan alam semesta untuk manusia agar kekal hidup sejahtera. Oleh itu, jelaslah memperlihatkan bahawa lirik lagu di atas dapat memberikan unsur pelambangan mengenai alam agar dapat membentuk kesedaran kepada masyarakat di muka bumi ini agar sentiasa melindungi alam semula jadi. Selanjutnya ialah keindahan alam dan unsur pelambangan yang terdapat di dalam lirik lagu Keindahan Alam yang dinyanyikan oleh Rosidan. Daripada segi keindahan alamnya dapat dilihat bahawa ia memaparkan mengenai keindahan tumbuhan yang tumbuh menghijau di alam semesta. Perkara di atas menjelaskan bahawa keindahan alam semula jadi akan begitu indah apabila tumbuh-tumbuhan di sekeliling ini dapat tumbuh dengan begitu segar. Lirik lagu di atas juga menjelaskan mengenai bunga-bunga yang tumbuh mekar bagi menghiasi serta mewujudkan persekitaran yang aman dan juga damai. Unsur pelambangan pula, penulis bijak menggunakan unsur alam yang melambangkan tentang keindahan alam semesta. Penulis menggunakan unsur alam seperti dedaun hijau dan bunga mekar sejambak yang memberi makna terhadap persekitaran alam semesta yang indah dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahawa unsur alam sebagai pelambangan itu adalah sangat indah daripada segi bahasanya dan syarat dengan makna yang berkias yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan kehidupan dan alam keseluruhannya. Secara keseluruhan, penghasilan sesebuah lagu sememangnya mempunyai makna yang ingin disampaikan supaya dapat memberi kesan kepada pendengar. Bahasa yang digunakan dalam lirik lagu juga sangat penting dalam menyampaikan makna kepada pendengar. Hasil dapatan kajian dapat memperlihatkan perbincangan dalam kertas kerja yang tertumpu pada lirik lagu sebagai karya kreatif yang memiliki unsur keindahan dan juga nilai puisi dianalisis dari sudut penggunaan idea dan gagasannya serta susunan bahasa. Akhir sekali, kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat dan pelajar mengenai penyampaian lirik lagu yang mempunyai unsur alam semula jadi dan juga alam semula jadi yang digunakan sebagai pelambangan.